ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita mulai pertemuan kita pada malam ini untuk terus kita melafazkan kalimah yang boleh sentiasa mengingatkan kita di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Kalimah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dipertemukan dalam rancangan halaqah pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita pada malam ini diberi kebaikan, diberi keberkatan dalam kita berkongsi ilmu untuk meletakkan kita menjadi golongan muttaqin, golongan yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara, seperti biasa pada malam ini kita bersiaran secara langsung dari studio C Seri Pentas Bandar Utama, dan insya-Allah topik yang kita bicarakan pada malam ini topik yang sebenarnya penting untuk kita fahami, kerana topik ini menggambarkan sesuatu yang berlaku dalam masyarakat kita dan sesuatu yang pernah berlaku dalam masyarakat yang terdahulu. Tajuk ataupun topik yang kita pilih pada malam ini ialah tukang sihir. Sihir, suatu ilmu tentang persediaan jiwa manusia untuk mempengaruhi alam kebendaan. Tetapi insya-Allah kita akan mendetailkan pertemuan kita, topik kita pada malam ini melalui dua panelis yang kita jemput khas pada malam ini. Yang paling hampir kepada saya, seorang tokoh yang tidak asing lagi pada saudara, dan juga di negara kita Malaysia, seorang perunding motivasi yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zawawi Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan panelis kita yang kedua, tokoh muda, pendakwah muda, akademik muda, iaitu yang berbahagia, Ustaz Haji Zahazan Muhammad, iaitu pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kedua-dua ahli panel kita bersedia untuk membicarakan topik yang cukup menarik, cukup ilmiah, yang insya-Allah akan memberi manfaat yang besar kepada kita pada malam ini. Seperti biasa dalam rancangan halaqah, satu rancangan yang berkonsepkan tafsir secara moden, kita akan cuba melalui satu ayat yang kita petik daripada surah Taha ayat 57 hingga 60 untuk memahami tajuk perbincangan kita pada malam ini. Untuk itu sama-sama kita hayati teks Al-Quran yang telah disediakan kepada kita. Sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى صدق الله العظيم. Fir'aun berkata, patutkah engkau datang kepada kami untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihirmu, hai Musa? Kalau demikian, sesungguhnya kami juga akan bawakan kepadamu sihir yang seperti itu untuk melawanmu. Maka tentukanlah suatu tempoh pertemuan antara kami denganmu yang kita bersama tidak akan memungkirinya di suatu tempat yang sesuai bagi kedua belah pihak. Nabi Musa menjawab, tempoh yang aku tetapkan untuk kamu itu ialah hari perayaan, dan hendaklah orang ramai berhimpun pada waktu duha. Maka Fir'aun pun berangkat dari majlis itu, lalu ia mengumpulkan ahli-ahli sihir untuk menjalankan tipu dayanya. Kemudian ia datang ke tempat perlawanan. Surah Taha ayat 57 hingga 60. Sadaqallahul Azim. Maha benar apa yang diperkatakan oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Inilah di antara ayat yang kalau kita membaca kitab tentang ilmu sihir, tentang perbincangan sihir, inilah di antara ayatnya, surah Taha ayat 57 hingga 60, selain daripada kisah Harut wa Marut dalam yang dipetik daripada surah Al-Baqarah. Jadi saya nak mulakan pertemuan kita pada malam ini untuk yang berbahagia Ustaz Zawawi memberi sedikit latar belakang kepada ayat ini, sebab kalau kita lihat ayat ini, apabila sesuatu yang berlaku asyai' al-khariqul lil 'adah, sesuatu yang berlawanan dengan adat itu, Fir'aun mentafsirkan itu adalah sihir. Sedangkan perkara yang sebaliknya adalah bukan sihir sebenarnya, tetapi sesuatu mukjizat, sesuatu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau dapat yang berbahagia Ustaz untuk memperjelaskan kepada kita sebagai mukadimah kepada pertemuan kita pada malam ini, untuk itu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Al-Fadil pengerusi Ustaz Syukri, Al-Fadil Ustaz Zahazan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana disebut oleh Ustaz Syukri tadi bahawa cerita ayat ini ialah cerita kita, cerita masyarakat. Walaupun kita dah maju, tapi bila akidah ke belakang, mereka akan terus terikat dengan kehidupan, mencari kekuatan, ibarat bergantung pada bergantung kepada rumput-rumput. Satu bukit nak jatuh, bergantung pada rumput yang tak ada kuasa. So bergantung pada kuasa yang bernama sihir. Dan ayat ini sebenarnya bercerita berkenaan dengan pertembungan antara kuasa mukjizat, bantuan Allah, dengan kuasa sihir, dengan bukan bantuan, dengan bantuan-bantuan setan-setan ataupun iblis, dan diakhiri dengan kemenangan. Okey, yang kedua, dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan tentang suasana bagaimana yang bernama Fir'aun yang hidup dengan kuasa sihir. Dan Fir'aun ada pengikut sihirnya. Dalam setengah tafsir mengatakan dia ada lebih kurang 80,000 orang yang berkebolehan dengan sihir untuk menjaga dia punya kuasa, menzalimi rakyat. Dan bagi mereka, Fir'aun bukan saja raja, mereka juga Tuhan yang perlu dipertuhan, dan tidak boleh ada kuasa lain yang mengganggu mereka, menasihati mereka. Dan bagi mereka, ayat tadi sebut, bila nasihat saja mereka dianggap nak jatuh mereka, nak halang mereka, dan mesti ditentang. Kemudian anak angkat beliau yang bernama Nabi Musa alaihi salam dibesarkan dalam istana, kemudian hilang sekejap pergi ke Madian. Kemudian bila pulang balik, tiba-tiba menunjukkan satu kekuatan. Dalam ayat yang lain, di awal ayat surah Taha lebih menceritakan bagaimana Musa menunjukkan kepelikan, bagaimana dia pernah mencampakkan dia punya tongkat dia, dan tongkat dia itu menjadi ular yang luar biasa. Bukan sebarangan ular. Ahli tafsir mengatakan ular dia itu apa yang terlintas dia makan. Jumpa pokok makan, dan jumpa batu dia makan. Dan sebab itulah Musa pun ketakutan. Dan kemudian dia pernah dalam satu majlis, dalam ayat Allah Ta'ala perintahkan kepada Musa untuk keluarkan satu daripada ketiak dia warna putih. Kemudian keluar waktu malam yang gelap itu, bercahaya putih, sehinggalah malam tu bertukar jadi cerah, dan keajaiban berlaku. Dan ini sebenarnya menyebabkan Fir'aun gementar dan akhir sekali mencabar. Dan oleh kerana Fir'aun tidak pernah ada maklumat tentang kuasa daripada yang ada padanya, dia tak tahu ada Rasul, dia tak tahu ada alam lain, dia tak tahu ada kuasa lain, sebab dia rasa Tuhan. Sebab itulah bila muncul Nabi Musa AS yang sebelumnya berdakwah secara faqula lahu qawlan layyina, diminta oleh Allah secara lembut-lembut, dan kemudian berdiskus, berbincang dan kemudian menunjukkan mukjizat, bukan untuk berbangga, tapi untuk menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, satu cabaran besar. Dan turunlah, kita baca ayat kita tafsir hari ini, dan ayat tadi menceritakan bahawa beliau melihat Musa nak jatuhkan dia, dan sebagai anak angkat dia tanya dengan jelas, kamu datang, qala ajitana litukhrijana min ardina, kamu nak keluarkan aku dengan sihir kamu. Kenapa dia sebutkan sihir? Sebab mereka tak tahu kuasa lain. Yang ada pada mereka ialah perkara pelik yang dicipta. Dan sihir, tuan-tuan sekalian, dalam yang ada pada Fir'aun dalam Quran, dalam suratul A'raf, Allah Ta'ala menyebut saharu a'yunan nas wastarhabuhum. So sihir ni dia mengkelabukan, menipu, kemudian membuatkan mata tersilap. Jadi sebab tu dia ingat itu pun satu silap mata. So dia ada
geng lain, ada ketua, ada puak lain yang boleh mengalahkan Nabi Musa, sebagaimana disebut dalam surah Taha, yukhayyilu ilaihim min sihrihim annaha tas'a. So dia membuatkan Musa jadi tak sedar, khayal, jadi dia anggap itu satu sihir macam mereka, dan sebab itulah dia sanggup berjuang dan sanggup bertarung dan punya confident pula akan mengalahkan Musa. Sebab itu dia ajak Nabi Musa AS bertanding pula, dan bertanding pula disebut tadi hari perayaan. Hari perayaan mana? Hari kebesaran. Diminta orang datang semua supaya apa? Nak tunjuk supaya dia betul, dan Musa biar dia kalah depan orang. Dan Nabi Musa pula minta waktu duha. Waktu duha, waktu cerah, waktu nampak. Pagi-pagi orang masih kuat lagi. Dan Musa nak tunjuk supaya kebenaran itu biar nampak jelas. Dan tuan-tuan sekalian, berlakulah pertembungan antara Musa yang dibantu oleh Allah Ta'ala, dan akhir sekali diceritakan nanti kemenangan sebab bantuan Allah melawan sihir. Apa yang digambarkan oleh yang berbahagia Ustaz Zawawi tadi tentang sihir ini sesuatu yang cukup memukau, sehingga kan pada Fir'aun, pada tanggapan Fir'aun, apa saja yang dikaitkan dengan sihir itu sebenarnya tentang kuasa. Kerana dengan kuasa sihir inilah boleh menghalau Fir'aun dan juga pengikut-pengikut Fir'aun daripada bumi tersebut. Jadi saya nak pergi pada yang berbahagia Ustaz Zahzan. Kalau kita lihat istilah yang ketara yang kita bicarakan ketika inilah tentang sihir. Jadi sihir ini biasanya kalau berdasarkan ayat ini kepada pihak yang tidak benar, digunakan sesuatu yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada masa yang sama, kalau kita lihat dalam surah Taha ayat 57 hingga 60 tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan juga di antara bila Fir'aun dan pengikutnya menggunakan sihir, sampai yang bagi Ustaz Zawi kata 80,000 ahli sihir, tukang sihir di kalangan pengikut-pengikut Fir'aun. Pada masa yang sama juga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada Nabi Musa mukjizat, kelebihan-kelebihan tertentu yang membatalkan, menghancurkan segala bentuk sihir tersebut. Jadi barangkali kalau boleh yang berbahagia Ustaz Zazan memberi sedikit, kalau kita kata perbandingan di antara mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, termasuklah Nabi Musa yang kita bicarakan pada malam ini, dan juga tentang sihir yang menjadi amalan bukan pada zaman dahulu saja tetapi sampai kini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Ustaz Syukri, yang bagi Ustaz Zawawi dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, dan guru-guru, tuan-tuan yang alim ulama, salihin yang ada menonton bersama-sama. InsyaAllah kita nak berkongsi-kongsi pandangan. Dan saya kagum dengan kata-kata yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i seawal perjumpaan kita ini. Uhibbu salihina walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah, wa akrahu man kanat tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawiyan fil bida'ah. Maksudnya lebih kurang saya suka pada orang alim, orang salih, dan saya bukan dari kalangan mereka. Mudah-mudahan dengan sayang mereka ni dapat syafaat dari Allah SWT dengan sebab mereka. Dan saya benci pada orang yang kerjanya melakukan maksiat, walaupun saya dengan dia sama dengan mereka. Saya bersama dengan mereka ni sama dari sudut perniagaan yang diusahakan. Cantik sungguh kata-kata Imam Syafi'i, bahawa dalam konteks yang kita nak bincang ini Ustaz, ilmu ni luas. Jadi apa yang boleh kita cakup malam ini yang saya nak bawa pada tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, pertamanya, kalau kita lihat istilah sihir itu sendiri. Sihir ini kalau kita lihat dalam kitab yang bernama Mufradat Al-Fazil Quran Al-Karim oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani sebagai contohnya, maksud sihir ni ialah satu kulit ataupun daging kita yang berada di bahagian dalam kalau kita gambarkan satu juzuk daripada anggota badan kita yang berada di dalam, yang di bawahnya terletaknya halqum. Jadi nak menceritakan kepada kita, kalau kita lihat dari sudut bahasa, makna sihir ini iaitu at-takhilat. Takhilat maknanya benda-benda khayal, benda-benda yang la haqiqata laha, benda yang kita tidak dapat nak tafsirkan. Itu sebab dibahagikan dalam ilmu tauhid, akidah sebagai contohnya, satu bab daripada khawarikul adah. Itu yang pertama. Kalau kita lihat tafsiran yang kedua yang dikemukakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani juga, maknanya istijlab ma'unati syaitan lidaf'i durrin au lijalbi manfaatin. Maknanya meminta tolong daripada syaitan dengan tujuan untuk menolak sesuatu mudarat ataupun memperoleh sesuatu manfaat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, seperti yang Ustaz Syukri sebut awal-awal tadi, saya nak merujuk kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ
wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Nah, lihat huraian lanjutnya, boleh lihat dalam tafsir yang mudah, contohnya tafsir Hamka dan juga tafsir yang dikemukakan oleh almarhum Syekh Abdullah Basmih juga baik dalam Pembinaan Rahman. Ada sedikit huraian. Yang penting yang saya nak bawa kepada tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, sihir berlainan daripada mukjizat. Sihir ni makna at-takhyilat allati la haqiqata laha. Satu-satu perkara yang berlaku yang berlainan daripada akal yang waras dan tidak boleh ditafsirkan. Nanti kita akan pergi kepada penjelasan lanjut selepas ini dalam segmen yang berikutnya. Bagaimana penjelasan itu dikemukakan oleh sebagai contoh Al-Imam Muslim dalam syarah Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Muslim, iaitu satu peristiwa yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi ini sahara Rasulullah SAW Yahudiyun min Yahud Bani Zuraiq. Yang disebutkan Nabi SAW pernah disihir oleh seorang daripada kalangan Yahudi Bani Zuraiq ini, daripada tempat dari yang dinamakan sebagai Labid bin Al-A'sam. Yang pentingnya kalau kita lihat, para ulama contohnya Imam Nawawi membahagikan, membezakan di antara mukjizat dan sihir dengan 5 perkara. Yang pertama, mukjizat ini merupakan satu kurniaan Allah kepada para Nabi. Sedangkan sihir merupakan satu yang dipelajari oleh orang-orang yang nak dekatkan diri dengan syaitan kerana nak memperoleh satu kepentingan duniawi. Yang kedua dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslim ini, bahawa sihir boleh dipelajari, mukjizat tidak boleh dipelajari. Dia merupakan anugerah daripada Allah SWT. Yang ketiga, sihir ini boleh diulang-ulang, tetapi mukjizat tidak dapat diulang. Itu sebab kita lihat dalam kata-kata oleh Ahmad Syauqi, Ja'an nabiyuna bil ayati fansaramat wa ji'tana bi ayatin ghairi munsarimi. Ayatuhu kullama tala al-amadu jududun yazinuhunna tulul itqi wal qidami. Maknanya sihir ini boleh dipelajari, inputnya akan sama. Kalau laku demikian akan berhasil benda yang sama, berlainan daripada mukjizat, berlainan di masa ke semasa dalam konteks ini. Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zazan. Barangkali ada sesuatu yang lagi yang akan ditambah oleh yang berbahagia Ustaz Zazan. Tetapi buat seketika kita akan berehat. Harapan kami agar anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam rancangan Halaqah di TV9 Dekat di Hati, dan insya-Allah kita jumpa sebentar nanti. Yang dilakukan oleh Musa sebenarnya adalah sihir untuk mengeluarkan mereka daripada bumi yang bertuah itu. Tetapi pada masa yang sama sebenarnya setelah berlaku antaranya ialah dialog di antaranya apabila sihir itu dapat dihapuskan, dan pada masa yang sama ada suatu cerita yang menarik tentang tukang-tukang sihir ini sendiri apabila melihat sesuatu mukjizat, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk itu saya minta yang berbahagia Ustaz Zawawi dapat perjelaskan kepada kita sebenarnya apakah kisah yang sedang berlangsung itu, silakan. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tadi saya punya jawapan lain. Bila dengar Ustaz Syukri punya perkataan, dia bertukar. Cantik. Dia kata kisah yang sedang berlangsung. So saya berfikir tadi, sebenarnya cerita Nabi Musa dengan Fir'aun antara banyak cerita yang diulang-ulang di banyak tempat. Sebenarnya cerita yang bernama orang macam Fir'aun ni sebenarnya orang yang begitu banyak dalam masyarakat. Sama ada guna kuasa. Sebab Fir'aun ni bila dia rasa dia kuasa tergugat, dia sanggup buat apa sahaja. So sihir antaranya dengan guna jin dan sebagainya. Antara juga menggunakan menipu orang, menipu siapa saja pun jenis juga jenis sihir. Okey. Dan cerita dia bila saja Nabi Firaun tertekan dan dia panggil. Ayat Quran tadi disebut bila Firaun dalam terjemahan, sebab masa singkat nak baca ayat, jadi bangun saja maka dia setuju untuk bertembung. Dan kita semua tahu dia kumpul seluruh dia punya ahli sihir, tukang-tukang sihir duduk setempat, dan yaumuz zina tu orang datang dengan cantik. Ada banyak tafsir ulama maksud yaumuz zina. Yang penting dia kedatang semua tengok, dan dia letak pula tempat pertemuan itu di tengah-tengah antara Musa dengan pengikutnya dan dengan istana Firaun. Dan akhir sekali, tuan sekalian, ada kata 17 orang dia punya tukang sihir, dan ada pula kata beribu orang nak lawan. Dan akhir sekali bila bertembung, ada satu ayat Quran yang Ustaz Syukri tu mention tadi. Ayat Quran Allah Taala menyebut fatanaza'u amrahum bainahum wa asrarun najwa. So tukang sihir ni
sebelum dia nak bertanding tu, dia dah mula berbisik-bisik, berbantah-bantah, tak payah lawan lah, kalah. Sebab sebelum tu, ayat sebelum tu, qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Dia bagi amaran dulu, jangan tipu Allah, jangan main-main kuasa Allah. Pendek cerita, kamu akan kalah, akan disediakan azab. So kekalahan yang pertama, kekalahan moral dah ada. So yang kedua, dia dengan cerita Musa punya kehebatan, dan dia tahu juga sebenarnya tukang sihir ni macam Ustaz Zahzan sebut, tipu. Dia buat orang jadi apa nama ni, terpukau, tersilap dan sebagainya. Jadi dia bisik-bisik, mereka dah hilang confident, dan akhir sekali berlaku pertembungan itu. Dan menurut setengah riwayat mengatakan mereka datang bawa tali. Dan waktu itu, waktu duha tadi, dia mula makin panas, dan mereka mencampakkan dia punya tali dan tongkat. So satu pendapat mengatakan tipu situ, dia dalam tali itu, dalam tongkat dia letak raksa. Raksa bila dicampakkan, cuaca mula panas dan dia nampak bergerak-bergerak ke arah Musa. Dan waktu itulah Allah perintahkan Musa mencampakkan dia punya tongkat. Dan tongkat itu saya cerita tadi, ular yang besar yang kepalanya bergerak mengiring-iringi dalam ceritanya. Dan tuan-tuan sekalian, bila campak saja, orang tengok ramai, dan akhir sekali dia telan segala yang ada. Sebab dia sebut ular boleh makan apa saja, batu-batu makan, jadi telan semua. Dan akhir sekali yang cantiknya, bila Firaun tukang sihir penipu. So mereka tipu, dia tahu mereka tipu, dan dia tahu antara betul dan salah. Dan akhir sekali Allah Ta'ala menyebut, qalu amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Harun ini kata tukang sihir, aku beriman dengan Musa dan Harun. Dan saya nak cerita bahawa tukang sihir yang Ustaz Syukri sebut, tukang sihir yang tahu tentang sihir, akhir sekali bila tengok kebenaran, dia terus sujud beriman waktu tu juga. Dan waktu itulah on the spot keluar satu undang-undang, dia panggil undang-undang apa tu? Undang-undang apa Ustaz? Undang-undang terdesak tu panggil apa? Darurat semua terus. Kata fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli. Aku potong kaki tangan bersilang dan akan disalib dan akan digantung. Dan tuan-tuan sekalian, kebenaran bila berhadapan dengan kebatilan dah masuk dalam hati, maka mereka sujud dan mati dengan keimanan. So hari ini yang kat luar, yang duk cari bomoh, yang bomoh bukan sebab salah, yang sihir, yang mengamalkan sihir, kalau tukang sihir pun dah kalah. Dan sebenarnya bukan tukang sihir saja kalah, Firaun pun akhirnya tunduk dengan Allah Ta'ala ketika beliau tenggelam, mereka beriman dengan Allah Ta'ala. Jadi hari ini tuan-tuan, percayalah, kuasa Allah dan kuasa Allah sebenarnya dia akan mengalahkan. Jadi siapa yang terkena sihir, kuatkan diri, cari bantuan Allah Ta'ala, insya-Allah menang dan kalah sebagaimana kalahnya Firaun. Terima kasih Ustaz yang berbahagia, Ustaz Zawi. Saya nak pergi, sebelum saya pergi pada yang berbahagia Ustaz Zazan, saya nak sebut apa perkara yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat Melayu kita lah biasanya, tentang ilmu sihir, tentang ilmu hitam ni. Bukan apa, kadang-kadang kerana nak kebal, kadang-kadang kerana nak gagah, kadang-kadang kerana pengasih, kadang-kadang nak ilmu penunduk, kadang-kadang kerana untuk tuju orang supaya orang sakit dan sebagainya. Jadi yang berlaku ni Ustaz Zazan, kadang-kadang yang berlakunya apabila ada orang tertentu, tak kira lagu yang sesat ataupun sebagaimana, bila mereka dapat sesuatu yang luar biasa, tunjukkan sesuatu yang luar biasa, setengah kefahaman yang tak faham ni, dia sebut, inilah karamah. Oh, guru ni boleh diikut walaupun tak semayang, walaupun tak puasa, kerana dia boleh tunjukkan sesuatu yang pelik, lalu mereka anggap itu adalah karamah. Sebenarnya ada istilah-istilah tertentu yang boleh kita bicarakan pada malam ini Ustaz Zahzan, supaya kita nampak, masyarakat kita nampak, penonton kita nampak, sebenarnya bila sesuatu yang al-khariqul lil adah itu, sesuatu yang luar biasa itu, bukan mestinya sesuatu yang istimewa ataupun kita kata sebagai karamah ataupun sebagai maunah. Sebenarnya ada perkataan-perkataan yang harus kita perhalusi. Kalau boleh Ustaz Zazan penjelaskan kepada kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang bagi Ustaz Syukri, Ustaz Zawawi, para penonton di rumah semuanya. Jadi apa yang menarik perhatian kita dalam ulasan dikemukakan oleh Ustaz Zawawi tadi, kita lihat sebentar tadi, kepentingan kita umat Islam untuk mengerti bahawa dalam kaedah syarak yang dijelaskan oleh sebagai contohnya Imam Ghazali sendiri dalam Ihya Ulumuddin, dalam satu bab menceritakan tentang bab ilmu. Begitu juga Syekhul Islam dalam buku beliau bertajuk Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan. Nak jelaskan kepada kita nak differentiate, kita nak distinguish, nak bezakan di antara orang yang beriman dengan orang tak beriman, dengan satu perkara yang ada pada mereka, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, mudah. Dengan 5 prinsip ini kalau kita lihat, insya-Allah kita dapat ukur, dapat jadikan satu yardstick untuk melihat ini adalah orang saleh ataupun orang taleh. Sad dengan ta berbeza.
Yang pertama sekali, masalah mukjizat ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sebut sebagai contohnya dalam Imam Nawawi syarah kepada Muslim menjelaskan yang pertama, mukjizat kurniaan Allah kepada para nabi dan rasul dan sudah pun berakhir. Yang kedua mukjizat, yang kedua karamah yang dipanggil juga sebagai ma'munah. Sebagai contohnya kalau kita baca dalam surah Ali Imran, kisah tentang Maryam, wanita yang salihah yang dikurniakan anak bernama Isa ini, bila Nabi Zakaria datang, qala ya Maryamu anna laki hadha, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah mengurniakan buah-buahan bukan pada musimnya kepada Maryam. Ini merupakan satu karamah, ma'unah yang diberikan kepada orang saleh. Yang ketiga, kalau benda ini berlawanan dengan hukum akal tapi terbit daripada seorang yang fasik. Bagaimana kita katakan fasik? Duduk dekat dengan masjid, tak pernah nampak mukanya di masjid. Dan kadang-kadang kita lihat bercampur gaul dengan orang perempuan sewenang-wenangnya. Dan kita melihat kata-katanya merupakan sya'wadah, kata-kata yang kita tidak faham. Ini orang fasik. Jadi sudah tentu kita dapat bezakan ini merupakan waliyu syaitan, bukannya waliyu rahman. Yang kedua, para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, mukjizat merupakan satu benda yang sabit. Sabit maknanya tetap. Begitu juga kalau kita lihat karamah. Karamah dikurniakan Allah kepada orang-orang yang saleh dan orang ini mustahil nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Orang talih saja yang akan menunjuk kepada orang lain, orang fasik. Yang ketiga, kalau kita lihat bahawa mukjizat ini bendanya bersifat benda yang berlaku pada satu-satu masa, tidak boleh dipelajari, tetapi sihir boleh dipelajari. Mukjizat, karamah tidak boleh dipelajari. Dia merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah sebut dalam surah Yunus, contohnya ayat ke-62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah SWT ni Allah berikan kepadanya kelebihan-kelebihan yang tertentu yang tidak diminta. Yang ketiga, kalau kita lihat yang keempat, ya, beza di antara sihir dan juga mukjizat ini dan juga karamah, bahawa karamah ini tidak ditunjuk-tunjuk kepada orang lain seperti yang disebutkan tadi. Tidak boleh tunjuk-tunjuk kepada orang lain. Sedangkan sihir ini untuk ditonjok-tonjokkan, dinampak-nampakkan. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, saya nak menyokong apa yang disebut oleh Ustaz Zawawi sebentar tadi. Kena ingat, sihir ini mempelajarinya membawa kepada murtad pada Allah SWT. Dalam pandangan yang kuat oleh jumhur para ulama', contohnya Imam Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Al-Muhadzab, menjelaskan kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, menjelaskan bahawa belajar sihir ini adalah jalan terdekat untuk syirik pada Allah. Mengapa? Kerana Nabi menyusun 7 perkara, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhkan kamu 7 perkara. Yang pertama asyirku billah, yang kedua as-sihir, yang ketiga qatlun nafsul lati haramallahu illa bil haqq, aklu riba, aklu malil yatim, tawalli yaumaz zahf, dan juga qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. 7 perkara ni kalau buat, yang paling dekat pada syirik pada Allah iaitu sihir. Itu sebab kalau kita lihat dalam peristiwa yang dikemukakan, yang akan saya sebut sebentar lagi dengan izin Allah SWT, satu peristiwa yang pernah berlaku pada zaman Nabi sejurus selepas Nabi wafat. Bila seorang perempuan daripada Daumatul Jandal datang berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk memberitahu kepada Aisyah Ummul Mukminin dia telah tersilap belajar sihir. Dan dalam peristiwa itu kalau kita lihat seperti yang disebut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Tawabin, Ibnu Abbas melarang seseorang pun melayan wanita ini. Kerana orang yang belajar sihir, kalau ikut pandangan Malikiyah dan juga Hanafiyah, dibunuh. Cuma dalam mazhab Syafi'i melihat belajar sihir ini ada 3 kondisi. Kalau i'tikad ini membawa kepada syirik, dibunuh. Tapi kalau dia membunuh orang, dia akan dikenakan qasas, bunuh balik semula. Yang ketiga, kalau tidak sampai kepada peringkat itu, dia ditakzir seperti yang disebut oleh As-Subki contohnya dan juga An-Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zahzan. Sebenarnya ada hukum yang tertentu, bukan sesuatu yang boleh diambil mudah kerana nak menarik orang, untuk kaburi mata orang, untuk gunakan ilmu-ilmu yang tertentu untuk mendapatkan sesuatu, tetapi dengan melalui cara yang tidak betul sampai pengabdian kepada iblis, kepada syaitan. Hukum yang paling berat yang disebut oleh yang berbahagia Ustaz kita tadi boleh menjatuh hukum kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min zalik. Kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan berehat seketika pada malam ini di TV9. Mudah-mudahan insya-Allah saya doakan agar pertemuan kita pada malam ini benar-benar dapat memberi suatu rahmat, memberi suatu ilmu kepada kita untuk kita memahami Islam ini lebih baik, dan kita melalui perjalanan hidup ini berdasarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan akidah sahihah, akidah yang benar. Saya nak kembali perbincangan kita, saya nak ajukan sesuatu
kepada yang berbahagia Ustaz Zawi. Tadi kita secara sepintas lalu Ustaz Zahazan, panelis kita yang kedua, menjelaskan kita tentang mempelajari ilmu sihir ni. Cuma ada pro dan kontra. Kadang-kadang orang sebut ilmu sihir ni suatu yang tak boleh belajar terus. Tapi ada juga kata kalau tak belajar, macam mana kita nak tahu mereka sihir dan cara mana kita nak lawan sihir mereka. Sebenarnya ada berlaku perbincangan di kalangan masyarakat kita. Tapi kita nak minta pandangan yang benar, pandangan yang sahih daripada pandangan-pandangan ulama yang muktabar. Sebenarnya hukum sebenar saat kita mempelajari ilmu sihir, adakah kategori itu hukumnya berbeza-beza ataupun pukul rata saja ataupun bagaimana? Itu yang saya dan penonton kita nak tahu. Silakan Ustaz. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kalau tanya hukum, kita tengok kita punya teks Quran tadi, sihir diamalkan oleh Firaun, lawannya Musa alaihissalam. So Firaun tahulah siapa, Musa siapa, dah jelas kat situ. Yang mengamalkan sihir ialah orang Firaun, orang macam-macam Firaun. So sebab itulah para ulama, jumhur ulama mengatakan hukum belajar dia tercela dan kufur. Itu diambil daripada Al-Baqarah ayat 102, apa yang cerita tentang Harut wa Marut itu. Okey, satu. Yang keduanya, ada setengah juga itu dia. Ada pendapat juga mengatakan, dia kata Imam Fakhrul Razi, dia harus. Harus kenapa? Tadilah. Harus tu sebabnya tadi untuk mengetahui, dengan kita belajar tu tahu dia punya nak menutup punya penghalang ataupun sebab melakukan terkena sihir. Tapi sebenarnya jumhur mengatakan begitu tak boleh, dan kita tengok betapa besarnya hukum. Saya nak kongsi sikit. Sebenarnya orang yang buat sihir ni, yang pertama sekali, sebelum sihir tak akan berlaku melainkan kita kufur dulu. Yang kedua, sihir ni lagi jauh kita kufur, lagi besar kekufuran kita, lagi hebat kita dengan syaitan, hubungan rakab, takarrub dengan syaitan lebih kuat, lagi menjadi kita punya. Dan saya dalam bacaan saya, antara satu lagi, dia ada perjanjian antara syaitan dengan orang buat sihir. Dan antara kajian dibuat oleh sebut nama Dr. Amran Kasimin dalam satu kajian dia kata antara amalan orang buat sihir kat negara kita ni, dia punya syarat nak dapat ilmu tu, yang pertama dia ambil Quran, letak bawah tapak kaki, ikat, buat selipar masuk tandas. Yang kedua antara juganya ialah dia tulis ayat Quran dengan darah haid. Dan dia bersetubuh dengan anak sendiri. Itu antara syarat-syarat nak dapat. Dan ayat Quran dibaca dengan terbalik dan sebagainya. So dalam dalam gambar apa dalam tu, dalam kita pun sedang tengok di kaca TV itu, cerita berkenaan dengan. Okey, so sebab itulah sebenarnya satu lagi, benda tu haram, berdosa. Jadi bila kena juga nak rawat, ada pula guna sihir untuk lawan sihir. Itu ada ulama mengatakan keharusan. Tapi sebenarnya tidak. Kalau Nabi Musa dia boleh begitu, maka sudah tentu dia guna Allah, bukan guna mukjizat. Jadi nak lawan sihir itu dengan Al-Quran. Dan kita ada ulama-ulama yang berkebolehan muktabar untuk menghadapi syaitan itu. Jadi sebab itulah pemilihan yang dipanggil Tok Bomo, Tok Guru ni sebenarnya silap faham. Tadi Ustaz sebut senarai orang fasik. Sebab tu kita nak berubat dengan dia, kalau boleh kita tahu maklumat dia. Sebenarnya kawan saya seorang doktor, dia pergi satu operation batin. Operation batin dia pergi, kemudian dia ambil darah tu balik, dan dia pergi makmal, rupanya bukan darah orang, darah ayam. Jadi sekalian, sebenarnya tadilah dia ta'arif benda pelik yang boleh dia belajar, memang itu sihir. Sama ada benda pelik dalam hari ni magic maknanya silap mata dan sebagainya. Tapi setengah ada kecekapan latihan tu lain cerita. Tapi yang sampai luar biasa. Dan satu lagi, oleh kerana besarnya hukum dia tu, fiqh melihat dia kata ulama mengatakan, hadis menyebut haddus sahiri darbatun bisayf. Orang sihir ni dia kena pancung dia tu. Dan hadis dalam Bakhilah, dia menyebut Bakhilah ke Bajilah, dia kata Sayyidina Umar pernah menghukum bunuh 3 orang sihir di zaman dia. Dan tadi Ustaz Zahazan dia sebut berkenaan dengan Syafi'i mengatakan siapa yang sihir sampai mati orang, dia kena hukum, dia kena bunuh. Kemudian kalau dia buat sihir sampai orang tu sakit, dia kena hukum qisas. Dan satu laginya, kalau dia buat sampai orang jadi cacat dan sebagainya, dia kena takzir dan terletak pada hakim. Terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Zawi. Satu perkara saya nak pergi pada yang berbahagia Ustaz Zahazan, yang berlaku dalam masyarakat kita melalui pembacaan kita semua. Saya terbaca, tuan-tuan penonton di rumah juga membaca. Kadang-kadang orang nak menambah kemahiran, katakanlah seorang artis ataupun seorang penghibur umpamanya, dia belajar sesuatu silap mata umpamanya. Persoalannya sekarang ialah mungkin silap mata itu adalah mungkin sihir
ataupun mungkin kerana kemahiran, helah dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak bezakan supaya masyarakat melihat dengan kemahiran silat mata ini bukan sesuatu yang syirik. Jadi macam mana kita nak bezakan umpamanya? Katalah seorang penghibur A umpamanya, dia ada silat mata, tapi kita sebagai masyarakat, kita sebagai penonton, macam mana kita nak bezakan? Dia ni memang kecekapan dia ke, ataupun dia ni guna sihir ke, ataupun dia ni kerana dapat kemahiran ni sampai yang pelik-pelik, yang luar biasa ni, adakah kerana perjanjian dengan syaitan dan sebagainya? Minta sedikit uraian daripada Ustaz, silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Syukri, Ustaz Zawawi, para penonton di rumah. Jadi sebenarnya tajuk kita ni besar betul ya. Kita bincang bukan buat sihir saja. Ada yang kedua al-ain, iaitu ain hasidah. Ada yang ketiga tawala. Tawala ni ilmu penunduk yang dipelajari oleh seorang perempuan untuk menundukkan suami. Dan yang keempat ada munajim pula, kahin, orang-orang yang meramal masa depan, araf dan sebagainya. Tapi beginilah para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, masa kita sangat terbatas. Yang saya nak tarik perhatian pada tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kalau kita lihat pandangan para ulama jelas dalam perkara seperti ini. Kalau melibatkan seperti yang telah dihuraikan sebentar tadi oleh Ustaz Zawi dan saya sendiri, hukum belajar sihir ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam satu peristiwa yang mana berlaku pada zaman kewafatan Nabi SAW, seorang perempuan yang saya nyatakan tadi dari Daumatul Jandal. Beliau datang ke rumah Nabi SAW kerana nak mengadu satu masalah yang berlaku padanya. Perkara ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Tawabin. Jadi bila datang ke rumah Nabi, Ibnu Abbas yang menyambut di luar melihat wanita ni ada something wrong dengan dia. Ini firasat orang beriman, tuan-tuan. Melihat orang, dia nampak orang ni ada kekurangan tertentu. Masuk saja perempuan ni ke dalam, berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah yang masih berkabung kewafatan Nabi SAW, lantas mengadukan masalahnya. Dia ada masalah dengan suami, dia berjumpa dengan seorang ahli sihir wanita untuk tujuan belajar sihir, dan wanita itu datang ke rumahnya petang keesokan hari membawa 2 ekor anjing hitam. Anjing yang warnanya hitam. Dan ayuh menaiki, bawa pergi ke Babil. Babil di Iraq, perjalanan dari Madinah jauh. Tetapi dalam peristiwa ini dilalui dalam masa yang singkat. Sampai di Babil melihat 2 orang lelaki yang tergantung kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Dan wanita ini meninggalkannya untuk berjumpa dengan 2 orang lelaki yang pelik keadaannya ini. Lalu dia pun jumpa, apa hal kamu datang wahai perempuan? Aku datang untuk belajar sihir. Kedua-dua lelaki ini, Harut dan Marut, dalam riwayat tersebut mengatakan jangan belajar. Sihir ini membawa syirik pada Allah. Itu sebab kalau kita lihat pandangan seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Fakhurazi, moga Allah mengampunkan dia, khalafa al-jumhur. Dia mukhalafah, dia apa kita sebut, dia berlawan dengan jumhur. Dia berlainan daripada jumhur. Kerana jelas dalam ayat yang Ustaz Zawi sebut tadi, wailakum la taftaru 'ala Allahil kadhib. Jangan kamu buat benda dusta pada Allah. Yang kedua kita lihat ayat 102 surah Al-Baqarah tadi, wama kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Syaitan itu yang kufur kerana dia mengajar sihir. Belajar sihir bawa pada syirik pada Allah. Jadi dalam konteks ini, bila berlaku keadaan sedemikian para penonton sekalian, dia belajar. 2 orang lelaki kata jangan kamu balik. Kalau kamu nak belajar juga, kamu pergi di unggun api di hujung sana, kamu kencing di situ. Pergi kali pertama tak sanggup, kedua tak sanggup, ketiga dia belajar, dia nak belajar juga, dia kencing di situ. Sekonyong-konyongnya lepas kencing ini para penonton sekalian, dia melihat ada satu bayangan seorang lelaki yang tegap menaiki kuda yang hebat, terbang ke arah langit, keluar dari arahnya. Dia pun kembali kepada 2 orang lelaki ini untuk mengatakan berlaku perkara demikian. Lelaki ini mengatakan, kalau telah berlaku begini kepada engkau, dan benar-benar engkau telah kencing, benar-benar engkau tekun nak belajar sihir, sebenarnya yang keluar panglima perang menaiki kuda, itulah dia iman kamu yang sudah keluar. Maknanya bila dia dah melakukan demikian, dia kembali pada wanita yang ahli sihir ini. Ahli sihir mengatakan kepada dia, sekarang kamu tak perlu belajar apa-apa pada aku, kamu ambil gandum ini, campakkan, kamu minta tumbuh-tumbuh. Dia campakkan tumbuh pokok, campakkan, minta supaya jadi gandum, jadi gandum. Tuan-tuan sekalian, inilah dia sihir ini maksudkan. Itu sebab bila kita lihat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sihir ini membawa kepada syirik, dan sihir ini ada hakikatnya sebenarnya di sebalik perkara tersebut. Dan sihir ini ada pembahagian pula. Bagaimana nak jadikan orang cinta pada kita, bagaimana mengurut batin sebagai contohnya, dan banyak lagi perkara-perkara lain. Dengar daripada kupasan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Zahzan. Dan untuk seketika insya-Allah kita akan berehat kupas sesuatu dengan ilmu, dengan petunjuk dan hidayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terasa singkatnya masa. Maka untuk itu saya memberi sedikit ruang kepada 2 panelis kita untuk membuat kesimpulan dan rumusan dalam pertemuan kita pada malam ini. Tukang sihir, kita mulakan dengan yang berbahagia Ustaz Zawawi, silakan. Kesimpulan saya, manusia suka nak pelik. Orang Arab kata khalif tu'araf. Buat benda pelik, kamu terkenal. So nak buat pelik, nak belajar magic, pastikan jangan sampai menyalahi akidah. Satu. Yang kedua,
Orang kita buat sihir tertipu. Dia belajar tak perasan. Sebab hari ni setengah daripada amalan-amalan dia belajar amalan-amalan sihir tu, dia kaitkan dengan ayat Quran. Mula-mula pelik-pelik, lepas tu hujung ayat Quran. So, kemudian satu lagi dengan tukar nama Rijalul Ghaib lah, dengan nama Khalifah. Ada pula nama-nama Sayyidina Ali dan sebagainya, tapi sebelum tu dia ada ikatan dengan syaitan sebab kejahilan kita. Dan tuan-tuan sekalian, kita kena ingat bahawa hidup kita dicipta bukan untuk di dunia, untuk di akhirat. So kalau kita terkenal pun cara haram, you cantik pun kerana haram, you dapat kasih cinta suami isteri sebab kita yang tak betul, kita sebenarnya menggadaikan keseronokan sekejap untuk derita selama-lamanya. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Zahawi. Silakan Ustaz Zahazan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau saya rujuk kepada Fathul Bari dalam kisah bagaimana Nabi SAW telah pun disihir, maka para ulama membuat keputusan untuk menjelaskan sebenarnya ada beberapa bentuk sihir. Saya bacakan di sini. Yang pertama, menimbulkan orang cinta kepada kita ataupun menghilangkan rasa cinta seorang kepada yang lain. Yang kedua, satu perasaan. Bila kita duduk, kita rasa seolah ada orang mengiringi kita, ada orang menemani kita. Ni sampai jadi ke gila isim sebenarnya. Yang ketiga yang boleh disebutkan di sini, ada satu kekuatan gaib, menghantarkan contohnya santau kepada orang dan sebagainya. Nombor 4, kita ni kadang-kadang seorang tu ditimpa penyakit ganjil, tak ada solutionnya. Yang keempat, kalau kita lihat berlaku perceraian tanpa sebab, ini satu petanda disebut oleh Imam Ibn Hajar Asqalani. Yang ketujuh, kalau kita lihat ramalan nasib. Dan yang ke-8 yang paling kecil sebenarnya itu silap mata. Kerana lazimnya bila seorang ni belajar, dia akan meningkat untuk mempertingkatkan dirinya supaya lebih dikenali, memandangkan keadaan sudah pun berubah, orang melihat, mengukur dia, orang lain dah ramai sepertinya. Sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, yang terakhir sekali, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Kerana bila kita sakit, kena sihir dan sebagainya, kita akan mengalami masalah. Dan yang kedua, bacalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis yang sahih dalam Majma'uz Zawaid, 10 kali pagi, 10 kali petang, selamat daripada gangguan sihir dan sebagainya. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zahazan, dan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Zahawi yang memberi rumusan kepada kita dalam pertemuan kita pada malam ini. Tukang sihir. Sihir sesuatu ilmu yang menyebabkan seorang itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sihir mendekatkan diri kepada syirik, kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang Islam, kita kena pegang kuat akidah Islamiah sahihah. Kita berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak belajar, belajarlah, tetapi sesuatu yang memberi manfaat dunia kita dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik daripada pertemuan kita pada malam ini, bicara kita tukang sihir pada malam ini. Sekarang itu pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan insya-Allah saudara terus bersama kami pada minggu hadapan, masa yang sama, hari yang sama, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salam kasih sayang daripada kami warga Halaqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.